وإلى حضرات جميع الصالحين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الحياة والأموات حضرة الدنيا والرشاشة خصوصا ذات الشرق. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puan Haja, Puan Nurizan, kawan-kawan di Maidam semua. Alhamdulillah setelah lama kita tak jumpa, maka Allah izinkan pada hari ini kita jumpa lagi. Dan kalau kita boleh ingat balik ulang kaji sikit ya, kalau ulang kaji sikit, sebenarnya saya sekarang sejak kita bertemu lah, kita berbincang tentang dua perkara. Yang pertama tentang 3 kekuatan asas institusi dan kalau boleh diaplikasikan di Maidam, itu kekuatan institusi iaitu kuat iman dan takwa, kuat ukhuwah fillah dan juga kuat kefahaman dan keselarasan. Itu 3 kekuatan asas yang telah kita bincangkan. Kemudian saya mengatakan bahawa 3 kekuatan asas itu tidak cukup kecuali ahli-ahlinya, staf-stafnya ya, mempunyai 2 rasa. Satu yang kita panggil rasa bertuhan. Setiap masa kita ada hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang keduanya ialah rasa kehambaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu ya. Jadi kita dah bincang dah 3 kekuatan asas, kita dah bincang dah rasa bertuhan. Maka pada hari ini insya-Allah kita akan bincang tentang rasa kehambaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksud kalau rasa kehambaan ini maknanya mudah saja macam rasa bertuhan. Kita rasa sentiasa kita ada Tuhan. Walaupun apa yang berlaku ke atas kita, kita rasa bahawa Allah sentiasa bersama dengan kita. Ya, rasa kehambaan pula setiap saat kita merasa kita adalah hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Sesuai dengan surah yang sentiasa ustaz kita baca ya, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Itu ya, jadi Allah tak jadikan manusia dan jin ini kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ibadah di situ berartinya menghambakan diri kepada Allah. Artinya setiap saat kita kena menghambakan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam perhambaan kepada Allah itu ada 3 bentuk. Ustaz kita beritahu kita kan ada 3 bentuk ibadahnya. Yang pertamanya ibadah asas, artinya kita menghambakan diri kita ini kepada Allah Subhanahu Wa Taala melalui ibadah-ibadah asas, ya, solat, puasa, naik haji, bayar zakat dan sebagainya itu ya. Itu ibadah-ibadah asas. Kemudian menghambakan diri juga melalui fadailul amal ataupun amal-amal yang utama, iaitu perkara-perkara yang sunat lah. Salat sunat, puasa sunat. Kalau kita lihat Allah sentiasa pasangkan yang fardu tadi, yang asas tadi dengan yang sunat. Artinya dengan yang ibadah asas dengan amalan utama, fadailul amal itu. Misalnya contoh, kalau solat wajib ada solat sunat. Kalau puasa wajib ada puasa sunat. Kalau ada haji, ada umrah. Kalau ada zakat yang wajib, ada wakaf yang sunat, ada sedekah, ada infak dan sebagainya. Gitu ya. Ya Allah pasangkan gitu. Jadi fadailul amal ini penting juga. Kerana kedua-duanya ibadah asas dan fadailul amal ini membina, membangunkan jiwa kita, kerohanian kita, iman dan takwa kita. Jadi sesuai itu ya. Dan satu lagi ialah menghambakan diri melalui kerja-kerja kita, semua kerja kita, ibadah umum. Itu dipanggil ibadah umum, termasuk dalam kita membuat kerja, tambah-tambah lagi buat kerja menguruskan Islam dan umat Islam seperti mana yang kawan-kawan di Maidam lakukan itu. Itu besar artinya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Cumanya dalam kita melakukan perkara itu tak cukup kita hanya melaksanakan sahaja. Kita kena ada rasa kehambaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Kalau kita laksana saja tapi tak rasa menghambakan diri kepada Allah, artinya belum sempurna itu, belum cukup kehambaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tak belum lagi menjadi abid, belum jadi menjadi hamba yang ini. Jadi kena ada rasa, sebabnya rasa kehambaan itu kalau kita sentiasa ada, maka hubungan kita dengan Allah selain rasa bertuhan itu, kita akan sentiasa rasa rendah diri walaupun kita berpangkat, walaupun kita kaya, walaupun kita ada kelebihan, tapi kita sentiasa rendah diri sebab kita adalah hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita sentiasa rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala kalau kita melakukan dosa. Jadi kita sentiasa rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala daripada melakukan apa jua dosa, dan kita rasa malu sangat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kadang-kadang dalam keadaan kita berdosa, Allah sentiasa masih lagi beri rezeki kepada kita, bagi kesihatan kepada kita, bagi segala kemudahan kepada kita. Jadi kita rasa malu sangat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi begitulah, bila dah ada rasa-rasa itu, kita ada rasa bertuhan lah, kita ada rasa bahawa hubungan kita dengan Allah itu cukup kuat. Kemudian di sisi Allah Subhanahu Wa Taala kita rasa cukup lemah. Kita rasa cukup lemah walaupun kita ada kereta besar yang macam Haji nak beli ni, impian ni, insya-Allah nanti bila Haji dah ada ni, tapi Haji rasa lemah saja. Ini adalah rezeki yang Allah berikan ini, tak rasa megah-megah dengan manusia kan. Dan sentiasa mengharapkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam apa juga pekerjaan kita, kita sentiasa mengharapkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita menguruskan umat Islam tak mungkin akan berjaya kecuali Allah bantu kita. Jadi kita mengharapkan kepada Allah, dan macam-macam lagi lah pengharapan kita kepada Allah gitu ya. Dan kita sentiasa rasa diawasi, Allah sentiasa lihat kita, Allah sentiasa awasi kita. Jadi kita sentiasa berjaga-jagalah untuk tidak melakukan dosa. Dan kita rasa dikuasai. Kadang-kadang kita berusaha untuk mendapat sesuatu, tapi Allah yang maha berkuasa, Allah yang maha pemberi. Jadi tak mungkin kita akan dapat sesuatu yang kita hendak itu kecuali Allah beri dengan kuasanya. Dan kita rasa terhina di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa rasa terhina? Sebab ialah kita macam orang biasa ni masih lagi banyak dosa, macam-macam dosa lah. Kalau kita nilai-nilai diri kita ini, maka di sisi Allah itu terhina sangat kita. Ibadah pun tak kuat, dosa banyak, ya. Dan kita merasakan bahawa Allah sentiasa lihat kita, tetapi kita ada pengharapan kepada Allah, kita akan rasa bahawa Allah sentiasa dengar keluhan kita. Ya, Allah sentiasa bersedia untuk kita bermanja-manja dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita merasa bahawa Allah sentiasa bersedia untuk kita mengadu apa jua yang kita nak adukan. Dalam semua itu, natijah yang paling pentingnya ialah tawaduk. Kita merasa tawaduk dengan manusia, tawaduk dengan Allah Subhanahu Wa Taala, lebih-lebih lagi tawaduk kita dengan Allah akan membawa kepada tawaduk kita dengan manusia, sama manusia. Rasa rendah diri walaupun apa jua kebolehan, apa pangkat, apa jua perkara-perkara yang Allah berikan kepada kita. Jadi cuba bayangkanlah, kalau semua staf kita, kita semua ini mempunyai sifat-sifat, ada rasa kehambaan yang sebegitu rupa, dan pastilah nanti tidak ada orang yang menindas sesiapa. Bos tidak akan menindas pekerjanya juga tidak akan melakukan perkara yang tidak baik untuk bosnya. Ya, bosnya tidak mengenaya stafnya, dan stafnya juga akan menjaga tanggungjawab, tidak menyeleweng, ya, tidak menjalankan tanggungjawab dengan sebaiknya dan melakukan perkara-perkara yang disuruh oleh Allah dan meninggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah. Jadi dalam keadaan semikian, pejabat kita cukup harmoni, hubungan kita sesama kita cukup harmoni, dan kalau ada dua tadi, rasa kehambaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dan juga ada rasa bertuhan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka tertegaklah hablum minallah, hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala kuat, insya-Allah, maka hubungan kita dengan sesama manusia, terutama dalam kerja-kerja kita di pejabat kita
juga menjadi kuat insya-Allah dan institusi kita menjadi kuat. Jadi cukup saja untuk hari ini, habis itu, dan insya-Allah untuk masa-masa yang akan datang kita akan bincang 7 prinsip dalam kerja kita nanti insya-Allah. 7 prinsip ni maknanya ada 7 minggu lagi lah ya. Kita dah minggu yang ke-9, ada 7 minggu lagi, dah 16 minggu. Saya diberi oleh Medan untuk bercakap selama 18 minggu. Kemudian ada 2 minggu lagi, lepas itu kita selesai lah. InsyaAllah ya. Selepas ini kita akan bercakap berkenaan dengan 7 prinsip dalam kita menguruskan, dalam kita bekerja, dalam kehidupan kita nanti insyaAllah ya. Dan prinsip-prinsip itu melibatkan acuan kerja kita, ya, melibatkan siapa pelaku kerja kita, skala waktunya, perkaedahannya, kerangkanya, ya, peralatannya, dan juga tujuan utamanya nanti insyaAllah. Jadi kalau Allah izinkan 2 minggu lagi kita akan berjumpa lagi dan kita akan mula dengan prinsip yang pertama insyaAllah ya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.